Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Hari ini kita akan mempelajari bab 9 pembentukan dan kelestarian sungai dalam geografi tingkatan 4 bersama Cikgu Nur Arlina binti Awang daripada SMK Belimbing Tanah Merah Kelantan. Baiklah murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Mari kita lihat dahulu standard kandungan iaitu pembentukan dan kelestarian sungai. Di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap murid-murid akan dapat menjelaskan pembentukan sungai, menghuraikan tindakan air sungai melalui proses hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Yang ketiga, membezakan bentuk muka bumi akibat tindakan air sungai di peringkat hulu, tengah dan hilir. Menghuraikan punca kemerosotan kualiti air sungai. Dan yang terakhir, menjelaskan melalui contoh usaha-usaha yang boleh dilaksanakan untuk melestarikan sungai. Baiklah murid-murid, kita lihat satu persatu. Pertama kita lihat pembentukan sungai. Jadi sebelum kita mempelajari seterusnya, cikgu akan bagi dahulu definisi sungai. Apakah yang dimaksudkan dengan sungai? Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir berterusan daripada hulu iaitu kawasan tanah tinggi ke kawasan hilir iaitu muara sungai. Baiklah, kita lihat punca-punca pembentukan sungai. Pertama daripada air bawah tanah. Seterusnya, daripada air hujan dan daripada pencairan glasier. Marilah kita lihat ilustrasi pembentukan sungai secara keseluruhan. Sungai terbentuk daripada kawasan tanah tinggi ataupun kawasan tadahan air, di mana aliran pertama yang dikenali sebagai alur kecil. Alur kecil mempunyai sifat aliran sungai yang deras dan laju, di mana alur kecil ini akan bergabung membentuk alur besar, iaitu yang dikenali sebagai sungai utama. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat proses kitaran air. Proses kitaran air juga dikenali sebagai proses kitaran hidrologi, di mana edaran air akan berlaku berterusan dari masa ke semasa. Pertama kita lihat proses sejatan. Proses sejatan berlaku apabila pancaran matahari terik ke permukaan laut dan lautan yang menyebabkan kuming-kuming air akan bertukar kepada wap-wap air. Wap-wap air mempunyai sifat yang lebih ringan dan akan bergerak ke atmosfera dan akan berkumpul di awan yang dikenali sebagai proses kedua. Awan akan bergerak dalam keadaan melintang ke kawasan pedalaman, iaitu semasa proses pergerakan awan ini berlaku proses sejatan terhadap sejat peluh tumbuh-tumbuhan dan juga permukaan tanah. Ini dikenali sebagai proses yang ketiga. Setelah awan tepu dengan wap air dan berat, maka awan akan turunkan dalam bentuk kerepasan yang dikenali sebagai hujan, embun dan salji. Proses ini dikenali sebagai pemeluapan apabila wap-wap air bertukar kembali kepada titisan hujan, salji dan embun. Seterusnya, hujan, salji dan embun tadi akan bergerak ataupun menuruni kawasan tanah tinggi atau sebagainya membentuk aliran air permukaan yang akan mengalir ke sungai, tasik, kolam dan sebagainya. Proses yang terakhir iaitu keenam, punca ataupun pengaliran air permukaan ini akan berakhir di lautan ataupun di laut. Inilah yang dikenali sebagai proses kitaran air
yang tidak ada titik permulaan dan juga tidak ada titik penamatnya. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula tindakan air sungai melalui hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Hakisan, terdapat 3 jenis hakisan iaitu hakisan menegak, hakisan melebar dan hakisan mengundur. Cara hakisan iaitu tindakan geseran, tindakan lagaan, tindakan larutan dan tindakan hidro. Manakala pengangkutan pula, kita lihat cara pengangkutan iaitu larutan, apungan, lompatan dan seretan. Dan pemendapan, kita dapati beberapa faktor yang mempengaruhi pemendapan seperti perubahan cerun di dasar sungai, perubahan alur sungai dari kecil kepada besar, terdapat halangan-halangan di dasar sungai, pertembungan antara arus sungai dengan arus lautan di muara. Baiklah, kita lihat satu persatu. Pertama ialah tindakan air sungai melalui hakisan. Terdapat beberapa jenis hakisan seperti yang telah cikgu terangkan tadi. Pertama, hakisan menegak. Hakisan menegak berlaku daripada dasar sungai ke atas dalam keadaan menegak yang mana aliran sungai pada peringkat hulu ini adalah deras dan laju menyebabkan berlaku pusaran air dan akan membentuk lubang-lubang periuk di dasar sungai. Yang kedua adalah hakisan melebar. Hakisan melebar berlaku apabila hakisan ini tertumpu kepada bahagian kiri dan kanan tebing. Seterusnya, kita lihat hakisan mengundur. Hakisan mengundur biasanya banyak berlaku di kawasan air terjun, di mana aliran air terjun akan menghakis bahagian belakang pangkar alur sungai dalam bentuk pusaran, terutama kawasan batuan lembut. Seterusnya, kita lihat cara hakisan. Pertama ialah tindakan hidro. Tindakan hidro berlaku apabila proses hempasan dan hentaman bahan-bahan yang terdapat dalam sungai ataupun aliran sungai sendiri terhadap tebing sungai. Manakala tindakan geseran pula ialah proses penghausan aliran sungai atau bahan-bahan dalam sungai terhadap tebing sungai. Manakala tindakan larutan ialah proses larut kimia terhadap batuan sungai seperti batu kapur. Dan akhir sekali ialah tindakan lagaan, iaitu proses pertembungan bahan-bahan seperti kelodak kerikil, batuan batu pasir yang terdapat dalam sungai dengan tebing sungai. Baiklah, seterusnya kita lihat tindakan air sungai melalui pengangkutan. Terdapat beberapa cara pengangkutan iaitu pertama apungan. Proses apungan ataupun cara pengangkutan apungan adalah berlaku terhadap batuan ataupun terhadap bahan-bahan yang ringan. Contoh, daun kayu ataupun botol-botol kosong. Seterusnya ialah seretan. Seretan berlaku terhadap batuan ataupun objek yang bersegi, besar dan berat di dasar sungai. Seterusnya, lompatan. Lompatan pula berlaku terhadap batuan kecil yang bersegi dan berat di dasar sungai. Yang terakhir ialah proses larutan di mana tindak balas kimia berlaku terhadap batuan yang mudah terlarut seperti batu kapur dan batu garam. Baiklah, kita lihat pula tindakan air sungai melalui pemendapan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemendapan terutama di bahagian hulu sungai. Iaitu pertama, perubahan cerun di dasar sungai di mana cerun daripada cerun berbentuk V ataupun U kepada cerun yang berbentuk U lebar di mana terdapatnya banyak pemendapan di bahagian kiri dan kanan tebing. Berikutnya, perubahan alur sungai daripada kecil kepada besar seperti yang telah kita pelajari di peringkat awal tadi. Berikutnya, terdapat halangan-halangan di dasar sungai. Contoh, batu-batuan yang besar.
Dan akhir sekali ialah pertembungan antara arus sungai dengan arus lautan yang berlaku di muara sungai. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk muka bumi akibat tindakan air sungai di peringkat hulu, tengah dan hilir. Mari kita lihat profil panjang sungai. Sungai terbahagi kepada 3 bahagian utama, iaitu pertama, peringkat hulu juga dikenali sebagai sungai peringkat muda. Sungai peringkat muda bermula di kawasan pergunungan atau kawasan tanah tinggi. Proses hakisan giat berlaku. Contoh, terdapatnya bentuk muka bumi seperti air terjun, jeram, lubuk dan gaung. Peringkat kedua, sungai dikenali sebagai peringkat tengah ataupun dewasa, di mana ia mempunyai aliran air yang deras. Proses hakisan melebar pesat berlaku, di mana peringkat dewasa membentuk tebing tinggi yang curam dan terdapat likuan sungai. Manakala peringkat aliran sungai yang ketiga dikenali sebagai peringkat hilir atau sungai peringkat tua, iaitu berlaku di kawasan menghampiri muara sungai, di mana proses pemendapan tinggi, hakisan kurang, terbentuknya likuan sungai, delta, tertambak semula jadi, dan kawasan ini juga akan terbentuknya muara sungai. Mari kita analisis satu persatu bentuk muka bumi yang terdapat di sungai peringkat hulu. Apakah bentuk muka buminya? Sungai peringkat hulu terdapatnya air terjun, jeram, lubang periuk. Kita lihat pula bentuk muka bumi. Bahagian tengah sungai terdapatnya likuan sungai, susuh bukit berpancar. Manakala bahagian hilir sungai pula kita dapati terdapatnya bentuk muka bumi liku terpenggal yang akan membentuk tasik ladam. Kemudian terdapatnya dataran banjir dan delta di muara sungai. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula punca kemerosotan kualiti air sungai. Di sini cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti air sungai. Kemerosotan kualiti air sungai bermaksud pencemaran terhadap sumber air. Apakah sumber air, murid-murid? Seperti yang telah kita pelajari, sumber air ialah seperti sungai, kolam, tasik, air bawah tanah dan takungan air. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan kemerosotan kualiti air sungai, iaitu sektor perindustrian, pelepasan sisa toksik ataupun bahan kimia terlarut ke sungai ataupun kolam ataupun tasik akan menyebabkan sungai tercemar, iaitu dari segi pencemaran kimia. Contoh dalam industri getah dan memproses kelapa sawit. Seterusnya, punca pencemaran ataupun punca kemerosotan kualiti air sungai yang seterusnya ialah perlombongan, iaitu sisa daripada perlombongan biji timah, emas dan tembaga akan menyebabkan pengaliran kelodak ataupun lumpur atau sisa tersebut ke sungai apabila hujan lebat. Okey, seterusnya ialah pertanian. Penggunaan racun serangga iaitu DDT dan penggunaan racun kimia yang berleluasan akan menyebabkan berlaku proses larut resap ke dalam tanah. Apabila hujan lebat berlaku, bahan-bahan kimia yang terkumpul tadi di dalam tanah akan mengalir ke sungai ataupun kolam ataupun tasik yang berdekatan. Punca yang berikutnya ialah penternakan. Proses penternakan bagus untuk menjana pendapatan negara. Walau bagaimanapun, sisa penternakan seperti najis haiwan boleh menyebabkan sumber air berubah warna dan bau. Ini akan menggalakkan pembiakan bakteria E. coli yang tidak bagus untuk sumber air bersih. Seterusnya ialah pembangunan tanah.
Pembangunan tanah dalam sektor pembinaan akan menyebabkan permukaan tanah terhakis. Apabila berlaku hujan lebat, tanah yang terhakis akan membentuk air larian permukaan bersama lumpur dan akan mewujudkan sungai yang keruh. Berikutnya ialah urbanisasi, itu proses pembandaran. Apabila berlaku proses pembandaran, iaitu pertambahan penduduk, maka secara tidak langsung akan mewujudkan pertambahan dalam sisa domestik dan sisa kumbahan yang biasanya akan disalurkan ke longkang ataupun sungai yang berhampiran. Contoh di kawasan Lembah Kelang iaitu Sungai Kelang di Selangor. Sekarang kita melihat contoh usaha-usaha yang boleh dilaksanakan untuk melestarikan sungai. Pertama, memasang perangkat sampah terutama di saluran utama iaitu saluran longkang yang besar dan juga memasang perangkat sampah di sungai. Ini dapat mengurangkan sisa domestik yang akan menyumbang kepada kemerosotan kualiti air. Berikutnya, rawatan sumber air sungai iaitu sisa air kumbahan atau sisa air daripada kilang hendaklah dirawat terlebih dahulu sebelum dialirkan kepada sungai ataupun saluran air utama. Berikutnya, mengadakan kempen kesedaran alam sekitar iaitu memberi kesedaran kepada masyarakat pentingnya sungai kepada manusia dan ia merupakan khazanah alam kita. Contoh, mengadakan kempen Cintailah Sungai Kita, Hari Air Sedunia dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah memberi pendidikan alam sekitar mengenai kepentingan air kepada alam dan juga manusia. Contoh, memberi pendidikan dalam mata pelajaran sains atau geografi di peringkat awal persekolahan. Baiklah murid-murid, setelah kita mempelajari tajuk berkaitan dengan pembentukan dan kelestarian sungai, kita lihat pula apakah soalan yang biasa ataupun lazim keluar dalam kertas peperiksaan. Biasanya bab ini akan keluar dalam geografi kertas 1 yang berbentuk objektif. Contoh soalan, mari kita lihat, iaitu apakah bentuk muka bumi yang terbentuk di peringkat hilir sungai? Apakah jawapan yang murid-murid dapat beri kepada cikgu? Iaitu A, delta sungai. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Antara berikut yang manakah merupakan cara tindakan hakisan sungai? Pertama, hidro. Yang kedua, geselan. Yang ketiga, seretan. Dan keempat, apungan. Apakah jawapannya? Ya, 1 hidro, 2 geselan. Jadi jawapannya A, 1 dan 2. Sekarang kita lihat pula soalan bab ini dalam kertas 2 iaitu bahagian A, struktur yang diperuntukkan 10 markah. Cikgu ingatkan apabila soalan ini berkaitan dengan kata kerja dan nilai markah yang melebihi daripada 3, maka murid-murid hendaklah memberi jawapan dalam bentuk fakta dan huraian dan contoh yang lengkap ataupun fakta dan contoh. Mari kita lihat soalannya. 3A. Apakah punca yang menyebabkan berlaku kemerosotan kualiti air pada foto 1? Kita lihat kata kerja pada soalan apakah dan kita lihat pula pada markah yang diperuntukkan iaitu melebihi daripada 2 iaitu 4 markah. Jadi soalan 3A kita akan lihat murid-murid perlu menjawab dalam bentuk fakta, huraian dan contoh ataupun fakta dan contoh. Sekarang kita lihat soalan B pula. Jelaskan kesan fenomena pada foto 1 kepada manusia. Markah yang diperuntukkan adalah 3 markah. Maka jawapan murid-murid perlulah ada fakta, huraian dan contoh. Begitu juga dengan soalan 3C. Cadangkan markah yang diperuntukkan adalah 3 markah.
kita lihat pula contoh jawapan pada setiap soalan tadi. 3A. Apakah punca yang menyebabkan berlaku kemerosotan kualiti air pada foto 1? 4 markah. Murid-murid hendaklah menyatakan fakta, huraian dan contoh yang lengkap seperti punca kemerosotan kualiti air ialah penggunaan racun serangga dan baja kimia tanpa kawalan adalah fakta, manakala tulisan yang berwarna biru contoh dalam sektor pertanian adalah contoh dan tulisan yang berwarna hitam pula menunjukkan huraian. Di sini murid akan memperolehi markah iaitu terdapatnya fakta, huraian dan contoh yang lengkap. Berikutnya kita lihat jawapan seterusnya iaitu kualiti air juga merosot akibat pembuangan bahan sisa toksik kimia daripada industri adalah fakta. Contoh pelarut benzin dibuang ke sungai. Di sini murid-murid boleh menyatakan fakta dan contoh. Berapa markah yang murid-murid akan dapat? 2 markah di mana terdapatnya fakta dan contoh yang tepat. Seterusnya, pertambahan penduduk adalah fakta. Di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, Lembah Kelang adalah contoh dan huraian di sini ialah telah meningkatkan pembuangan sisa domestik ke dalam sungai. Ya, murid-murid juga akan mendapat 2 atau 3 markah sekiranya terdapat fakta, huraian dan contoh yang lengkap. Baiklah murid-murid, setelah kita mempelajari untuk soalan 3A, kita lihat pula soalan 3B. Iaitu jelaskan kata kerja yang diberi pada soalan ini ialah jelaskan kesan fenomena pada foto 1 kepada alam sekitar dan manusia, di mana tadi markah yang diperuntukkan adalah 3 markah. Kita lihat jawapannya. Kesan fenomena tersebut ialah berlaku kepupusan spesies akuatik adalah fakta. Sungai akibat peningkatan kandungan karbon dioksida dan bahan pelarut seperti benzin. Itu adalah huraian yang menyebabkan ikan mati. Itu adalah contoh. Okey, di sini murid-murid akan memperolehi sekurang-kurangnya 3 markah sekiranya fakta, huraian dan contoh lengkap. Berikutnya, seterusnya ialah akan menyebabkan air bawah tanah tercemar. Itu adalah fakta. Akibat limpahan daripada air sungai yang kotor dan terdapat bahan kimia adalah huraian. Contoh fosforus pelarut benzin. Di sini juga murid akan memperolehi 3 markah kerana terdapatnya fakta, huraian, contoh yang lengkap. Berikutnya, penularan wabak penyakit seperti taun yang disebabkan oleh bakteria E. coli kepada manusia. Murid-murid juga akan memperolehi 3 markah. 1 untuk fakta penularan wabak penyakit. Taun adalah contoh dan yang disebabkan oleh bakteria E. coli kepada manusia adalah huraian. Baiklah murid-murid, setelah kita lihat untuk soalan B dan kita telah mempelajari tajuk bab 9 pembentukan dan kelestarian sungai, cikgu berharap murid-murid telah mendapat sesuatu input yang baik. Baiklah, sebagai kesimpulannya, cikgu berharap murid akan tahu, faham dan boleh buat. Seterusnya, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Dan akhir sekali, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mitali. Baiklah murid-murid, cikgu rasa setakat ini sajalah pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk bab seterusnya. Cikgu berharap pembelajaran kita ini akan memberi manfaat kepada semua. Selamat maju jaya. Terima kasih.